Okey, Assalamualaikum. Nama saya Izzat Fendi. Okey, hari ni saya nak share dengan korang ramai saya dapat persoalan orang tanya apa beza takaful dengan insurans. Okey, kita kena faham dalam market dekat Malaysia, okey, dia ada dua plan. Yang pertama dia ada plan takaful dan dia ada plan insurans. Okey, basic yang kita kena tahu ialah takaful ni plan, okey, ada plan Islamic, ada Islamic ataupun syariah compliance lah, okey. Dan insurans ni dia konvensional lah, okey. Alright, so jom kita kena faham benda yang paling senang kita nak bezakan, okey, ataupun kita nak faham apa beza takaful dan insurans dia ialah beza dia ialah pada akad. Okey, akad apabila kita ambil takaful dengan insurans. Apa beza dia? Okey, akad dia ialah untuk takaful, alright. Kita kena faham takaful. Takaful akad dia ialah di mana konsep untuk takaful ialah akad dia ialah tolong menolong. Tolong menolong. Okey, di mana dekat Malaysia, okey, di mana setiap pencarum Ali, Abu, Siti, Izzat, okey, Ahmad, okey, semua orang ni pencarum ni mencarum ke dalam satu tabung. Semua orang mencarum ataupun sedekah dalam tabung. Okey, mencarum ke dalam tabung. Tabung ni kita panggil dia tabung tabaruk. Okey, ataupun tabung bersamalah. So andai kata berlaku musibah kepada contohnya Izzat ni, okey, pihak PRUBSN, okey, pihak company lah, tak kisahlah PRUBSN ke AIA ke, akan ambil duit, okey, dia akan ambil duit daripada tabung tabaruk ni, okey, dan bagi dekat Izzat mengikut pelan yang Izzat ambil lah. Kalau dia ambil medical card ke, hibah ke, kan. So PRUBSN ni tugas dia ialah pemegang amanah untuk tabung ni, dia jaga tabung ni. So kita kena faham PRUBSN ni dia cuma jaga tabung, di mana duit dalam ni tabung tabaruk ni ialah tabung bersama antara pencarum. Okey, kita kena faham. Saya ulang alik, takaful akad dia ialah tolong menolong. Okey, settle. So next kita pergi pula apa akad untuk insurans. Insurans dia punya akad dia ialah jual beli. Tukar colour lain sikit. Dia punya akad dia ialah jual beli. Alright, nak senang faham, jual beli, bila kita jual beli, dia ada 4 benda yang paling wajib lah, di mana untuk sempurnakan jual beli itu, iaitu yang pertama pembeli. Okey, pembeli. Yang kedua ialah penjual. Okey, yang ketiganya ialah barang. Okey, dan yang keempat ialah apa? Akad lah, akad. Okey, so saya terangkan. Untuk pembeli, contohnya pembeli ni contohnya saya nak beli insurans dengan company A. So saya ni pembelilah. So ada tak pembeli? Adalah. Siapa? Saya lah. Okey, ada. Next, penjual. Siapa penjual? Penjual company A. So ada tak penjual ni? Ada. Okey, kita pergi pula dekat barang. Okey, barang ni contohnya saya beli barang, kalau contohnya lah kita beli buah limau lah dekat kedai. So kita tahu harga buah limau tu sekilo RM10. So dengan sekilo tu kita dapat barang, okey, buah limau tu dan fizikal dia dengan jumlah dia. Okey, contohnya saya nak sekilo RM5. So saya dapatlah limau tu mungkin 2 biji ataupun 3 biji. So kita dapat barang. So nyatalah, kan, dan kita boleh nilaikan barang tu. Okey, tapi untuk barang, okey, isu dia dekat barang sebenarnya. So dekat insurans, contohnya saya beli dengan harga RM100, saya beli life insurance 1 juta contoh. Okey, saya beli 1 juta. So tapi saya beli life insurance ni, tapi saya tak tahu pun bila saya akan mati, kan. Dan saya pun tak tahu bila masa ataupun tarikh saya akan mati. Dan saya pun tak tahu tentang
contohnya life insurance tu tempoh dia 20 tahun. Entah-entah saya hidup lebih 20 tahun. So kalau lebih 20 tahun, so barang tu saya tak dapat lah. So dekat situ ada wujudnya satu ni, kita panggil dia sebagai ketidakkepastian. Kita ataupun nama lain dia dalam bahasa Arab kita panggil dia syubhah lah. Syubhah. Okey. Syubhah ataupun ketidakkepastian. So bila ada wujud syubhah ni, dia menjadikan jual beli ni tak sah lah. Alright. Saya tak adalah nak cerita lebih pasal hukum haram tu semua. Tapi kita nak fahamkan dulu konsep dia. So akad ni adalah saya pembeli cakap saya beli dan penjual ni cakap saya jual. Akad ni ada. Tapi barang ni dalam konsep jual beli dalam insurans ni ada wujudnya syubhah, di mana barang tu kita tak pasti bila akan dapat. Okey. So itu yang paling senang nak faham. Okey. So saya harap video ni dapat membantu korang lah. Okey, kepada ejen ke ataupun kepada prospek ataupun klien yang nak faham beza takaful dan insurans, ini beza dia. Alright. So ada juga orang cakap beza dia ialah insurans ni dia labur dekat tempat yang tak patuh syariah. Yang takaful ni dia labur dekat tempat yang patuh syariah. Habis tu kalau contoh insurans ni, pihak company A pun dia boleh juga labur dekat tempat yang patuh syariah. So adakah insurans ni boleh kita ambil untuk umat Islam? Okey. So kat situ lah kita cakap macam kekeliruan dia. Okey. So nak senang faham, ini je. Kalau orang tanya apa beza takaful dan insurans, beza dia dekat akad. Okey. So saya harap dapat menjawab lah persoalan korang semua. Itu saja. Assalamualaikum.